Di bulan Zulhijjah ini, marilah kita bersama lipat gandakan keuntungan di dunia dan di akhirat dengan menyemai benih-benih sedekah. Kerana dari setiap benih-benih itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keuntungan sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, begitu banyaknya pintu rezeki buat mereka yang ikhlas bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, marilah kita bersama-sama membantu merealisasikan pembinaan Surau Al-Islah di Seksyen 7 Shah Alam ini yang bakal memberikan kemudahan beribadat buat beribu penduduk di kawasan sekitar ini. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan pada bulan Zulhijjah ini, diberikan balasan ganjaran pahala dan keuntungan yang berlipat ganda banyaknya. Bersedekah juga merupakan suatu amalan yang amat digalakkan di dalam Islam kerana begitu banyaknya kelebihan amalan bersedekah ini. Jadi, marilah kita bersama merebut peluang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, kita semua tahu bahawa Allah telah pun menjanjikan kebaikan dan juga fadilah yang begitu banyak bagi mereka yang merebut 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Tetapi bagaimana pula dengan saki bakinya? Dan insya-Allah untuk bercerita tentang hal ini pada pagi ini bersama dengan kita di studio adalah Imam Muda Hassan selaku jurucakap Surau Al-Islah untuk bercerita tentang kelebihan insya-Allah bulan Zulhijjah. Insya-Allah bagaimanakah kita nak merebut amal pada bulan terakhir dalam bulan Islam ini, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita semua dah tahu dah 10 hari terawal tu memang masya-Allah lah. Memang hari yang penting untuk kita rebut sebenarnya. Tapi kalau saki baki ni mungkin orang dah tak kisah sangat. Sebenarnya perlu ataupun tidak mereka kisah. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Hana. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah, amma ba'd. Para penonton, ibu ayah, tuan-tuan dan puan yang budiman, mudah-mudahan semuanya sihat walafiat insya-Allah. Kita masih lagi berada di bulan Zulhijjah, bulan terakhir di bulan-bulan Islam, dan kita akan masuk bulan yang baru, bulan Muharram. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, bulan Zulhijjah ni termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Jadi bila kita sebut tentang bulan haram, itu merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab Lataiful Ma'arif juga menyebutkan bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang perlu kita melipat gandakan amal ibadah. Cuma persoalannya tuan-tuan dan puan, macam Hana sebutkan tadi, banyak orang dia pulun pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Lepas tu dia pun duduk diam saja, goyang kaki, tak buat apa-apa. Dah korban, dah puasa dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, kita masih lagi dalam bulan Zulhijjah yang mana perlu memperbanyakkan lagi amal ibadat, teruskan lagi amalan puasa, boleh teruskan lagi amalan kita kata baca Quran, amalan-amalan kebaikan yang lain. Jangan terhenti sampai korban saja. Tapi kita masih perlukan pengorbanan kita, taqarrub ila Allah tadi, sehinggalah sampai ke penghujung Zulhijjah dan seterusnya. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selain daripada ibadat, baca Quran, zikrullah dan sebagainya, maka digalakkan juga untuk kita memperbanyakkan, menggandakan iaitu ibadah infak, wakaf ataupun sedekah. Tambah pula pada hari ini bulan haram, kemudian pada hari Jumaat, hari yang masya-Allah ada waktu yang mustajab doanya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, hari ini jangan lupa untuk kita usaha untuk memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia bukan nak lihat berapa jumlah yang kita nak bagi, tetapi Allah melihat kesungguhan kita, keikhlasan kita. Macam ibadah korban yang baru kita buat baru ni tuan-tuan dan puan. Allah bukan nak tengok nilai harga lembu tu sebahagian berapa harga seekor kambing, bukan. Buatnya di mana, tetapi Allah tengok keikhlasan kita buat tu. Tanda syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya sedekah ini, infak ataupun wakaf ini adalah sebahagian daripada tanda syukur kita pada Allah. Kenapa tuan-tuan dan puan? Semalam makan minum, makan. Semalam sihat, alhamdulillah. Semalam masih ada nyawa, ada anak-anak, isteri ada alhamdulillah. Maknanya semalam Allah bagi rezeki yang banyak. Hari ini alhamdulillah sihat, masih lagi hidup, diberikan oksigen, nyawa sebagainya. Maknanya kita masih diberikan rezeki yang banyak. Jadi sebagai tanda syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, maka berilah yang terbaik
insya-Allah yakin dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Beri kalau kamu syukur Allah tambah lagi. Saya suka memetik kata ni asar daripada Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan tanda seseorang itu kosong hatinya daripada dunia ialah dia mengosongkan ketika ada dan dia berasa lega ketika tiada. Apa makna tuan-tuan? Orang yang zuhud, nak tengok kita zuhud ataupun tidak di sisi Allah, iaitu mereka yang bila ada, maknanya ada harta, maka dia keluarkan, dia kosongkan. Dia nak habiskan untuk jalan Allah, untuk kebaikan. Dan dia berasa lega ketika mana hartanya semakin berkurang. Tengok pada kita. Adakah kita suka mengumpulkan harta ataupun kita suka menghabiskannya di jalan Allah? Tengok macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kaya tuan-tuan, tapi bila wafat Abu Bakar As-Siddiq tidak membawa apa-apa. Bahkan dia mendapat syurga. Masya Allah, hadiah daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua, jom sama-sama kita mengimarahkan hari Jumaat, bulan yang baik untuk kita sama-sama menginfak untuk projek pembangunan Surau Al-Islah di Seksyen 7 yang letaknya di Shah Alam. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ, boleh pergi dekat Facebook kami, iaitu Facebook Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam, ya. Facebook dia ialah Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam. Okey, baru ni saya pergi surau ni tuan-tuan, ya. Saya selalu pergi juga tengok keadaan, progres dan sebagainya. Ya Allah tuan-tuan, bila saya pergi pusing dekat keliling surau ni, ternyata tuan-tuan saya tengok sangat-sangat dhaif. Dan tambah seorang ahli jawatan kuasa pernah menyebutkan, ustaz, dia kata beberapa tahun yang dahulu di surau ini, dia sebab apa tuan, bila hujan bocor. Saya kata dah repair banyak kali, dia tak boleh buat apa dah. Bila repair je dia jadi lagi. Jadi benda tu tak selesai masalah, ya. Maka dia kata kita tak ada cara, kita kena buat semula untuk kebaikan, untuk maslahah ummah. Dan kata beliau beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Allah ni, ya, dia pergi toilet waktu tu hujan lebat. Maka dia macam membukit sikit, dia jatuh licin, akhirnya meninggal dunia hamba Allah tu. Allah, saya kata yang ni tak boleh main-main ni. Ya, yang ni tak boleh main-main ni, perlu serius kena. Sebab apa? Bila melibatkan nyawa orang ni, kita kena ambil serius, ya. Itu tanggungjawab kita, tanggungjawab AJK untuk kita, mesti kita kena buat yang terbaik. Kita bina semula. Dan tambah pula dekat kawasan ni dah semakin crowded, penduduk yang semakin padat, adanya hospital berdekatan, adanya student university, maka kita nak naik taraf supaya lebih selesa dan kita akan buat parking bertingkat. Di dekat basement tu kita buat parking. Sebab apa? Sebab kawasan tu dah tak boleh nak parking dah, sebab kawasan tu dikelilingi oleh perumahan. Dan kena buat parking di basement supaya lebih sistematik. Dan dekat Surau Al-Islah Seksyen 7 ni, kita ada sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni dibiaya oleh pihak surau sendiri dan ada anak-anak asnaf yang kita taja sepenuhnya. Ya, tujuannya apa tuan-tuan? Saya bila bincang kenapa buat surau, kenapa ada sekolah tahfiz, dah berapa tahun lama dah. Sebab AJK ataupun pengurusi surau yang dulu, dia nak hidupkan surau ni, tak nak mati. Selepas Isyak biar masih dihidupkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita beri untuk infak membangunkan surau ini, ada anak-anak tahfiz yang menghafaz Quran sampai malam, mereka menghafaz pagi, siang, malam hafaz Quran, banyak pahala kita dapat. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah, riwayat Ibnu Majah. Kalau siapa yang membina rumah Allah mengharapkan keredaan Allah, Allah bina baginya syurga, Allah bina baginya rumah dalam syurga. Jadi insya-Allah sama-sama kita boleh pergi ke Facebook kami Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam. Boleh juga layari nak tengok detailnya dekat website kami www.suraualislah-7.com. Boleh juga hubungi di talian 0105099676. Boleh juga pergi terus ke Bank Islam, Projek Wakaf Surau Al-Islah 12038010048862. Boleh screenshot dekat kaca TV ataupun boleh snap gambar. Mudah-mudahan dapat kita sebarkan kepada orang lain. Dan saya doakan semoga semua kita diberikan keluasan rezeki, diberikan kesihatan, diampunkan dosa dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah satu peringatan yang cukup baik daripada Imam Muda Hasan bahawa bulan Zulhijjah inilah bukan bulan yang perlu kita pandang enteng. Ini adalah bulan untuk kita sama-sama pulun seperti mana kita pulun pada 10 hari terakhir, 10 hari terawal di bulan Zulhijjah.
Macam tu jugalah kita kena teruskan sampailah ke akhirnya bulan Zulhijjah, insya-Allah. Moga Allah terima semua amal ibadah kita, insya-Allah. Jazakumullah khair buat Ustaz Imam Muda Hassan kerana sudi berkongsi kebaikan dengan kita semua pada hari ini, insya-Allah. Moga Allah terus pelihara dan Allah bantu Ustaz dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Untuk itu jangan ke mana-mana. Di bulan Zulhijjah ini, marilah kita bersama lipat gandakan keuntungan di dunia dan di akhirat dengan menyemai benih-benih sedekah. Kerana dari setiap benih-benih itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keuntungan sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, begitu banyaknya pintu rezeki buat mereka yang ikhlas bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, marilah kita bersama-sama membantu merealisasikan pembinaan Surau Al-Islah di Seksyen 7 Shah Alam ini yang bakal memberikan kemudahan beribadat buat beribu penduduk di kawasan sekitar ini. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan pada bulan Zulhijjah ini, diberikan balasan ganjaran pahala dan keuntungan yang berlipat ganda banyaknya. Bersedekah juga merupakan suatu amalan yang amat digalakkan di dalam Islam kerana begitu banyaknya kelebihan amalan bersedekah ini. Jadi, marilah kita bersama merebut peluang ini, insya-Allah.